maka lakukanlah solat dalam keadaan berjemaah. Ni kita semua laki, orang-orang laki seelok-eloknya melakukan solat dalam keadaan berjemaah. Hukum dia sunat muakkad. Siapa solat berjemaah dapat pahala 27 kali ganda atau 25 kali ganda. 25 digandakan solat berjemaah. Sebahagian mazhab solat berjemaah wajib. Saya ceritakan suasana solat berjemaah pada zaman Nabi. Bismillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, solat berjemaah pada zaman Nabi di Masjid An-Nabawi. Siapa yang pernah ke Masjid An-Nabawi? Masjid pada zaman dulu adalah Raudah. Masjid Nabawi, binaan asal pada zaman Nabi ialah Raudah. Raudah itu semuanya masjid pada zaman Rasulullah. Keluasannya lebih kurang sini, pani, sampai separuh lah masjid ni, sampai separuh. Tapi dia lebih panjang. Ketika itu kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang terkenal, alim, ulama di kalangan sahabat. Abdullah bin Mas'ud kata, pada zaman kami hidup dengan Rasulullah, kesemua sahabat akan solat berjemaah di masjid. Tuan-tuan bayangkan taman ni. Ni taman apa ni? Ha? Tak tahu. Sini. Pada zaman Rasulullah, Masjid An-Nabawi rumah keliling begini. Kata Abdullah bin Mas'ud, kesemua sahabat 100% solat berjamaah di masjid. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, illa kecuali. Tuan-tuan boleh tengok hadis ni dalam kitab Riyadhus Salihin. Kata Ibn Mas'ud, kecuali munafiqun ma'lumun nifaq. Allahu Akbar. Takut kita baca hadis ni tuan-tuan. Pada zaman Rasulullah, setiap umat Islam solat berjemaah di masjid, kecuali munafik yang kemunafikannya itu adalah yang paling jelas. Munafik kelas pertama sahaja. Munafik totok dipanggil. Pure munafik. Hanya mereka sahaja yang tidak solat berjemaah di masjid. Tuan-tuan, zaman Rasulullah, munafik pun datang solat di masjid tapi tak penuh. Dia datang solat masjid, solat subuh, solat maghrib, dan selalunya munafik akan datang solat di masjid hanya solat maghrib sahaja. Yang lain, orang munafik zaman Rasulullah tak datang. Solat apa? Solat subuh dia orang tak datang, tidur dan bangun lewat. Saya tak cerita zaman hari ini, saya cerita zaman Rasulullah. Mana-mana orang yang tidak datang ke masjid, kata Abdullah bin Mas'ud, semua orang tahu itu adalah munafik kelas pertama. Ya Allah, kalau kaedah ini dibawa ke zaman ini tuan-tuan, habis kita semua sekali dengan saya sekali. Munafiqun ma'lumun nifaq. Munafik yang kelas pertama sahaja, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku melihat dengan mataku bagaimana orang yang sakit dibawa dengan dipapah kanan dan kiri untuk masuk ke dalam masjid, kemudian solat berjemaah. Ini sahabat-sahabat yang sakit, dipimpin kanan dan kirinya, sehinggakan Ibnu Mas'ud kata diheret kakinya, kaki dah tak boleh melangkah, tetapi orang itu tetap akan melaksanakan solat berjamaah di masjid. Sebab itu sebahagian mazhab, antaranya mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mengatakan solat berjemaah hukumnya adalah wajib. Dipapah kanan dan kiri kemudian diheret. Tuan-tuan, bawalah anak-anak untuk datang solat ke masjid. Kalau kita datang naik motor, jangan pesan kepada anak-anak sekejap lagi pergi solat. Tak boleh pesan. Zaman ini kena bawa anak kita naik motor datang ke masjid. Kalau kita naik kereta, bawa anak kita naik kereta. Jangan kita datang seorang dan pesan pada anak-anak, anak-anak takkan datang. Dan kalau kita jalan kaki ke masjid dan surau, kita berjalan dengan anak-anak untuk ke masjid dan surau. Alangkah bahagianya kita seandainya
kita dapat berjalan bersama-sama dengan ayah kita, anak kita, isteri kita, ibu kita, abang, adik dan kakak kita, seiringan masuk ke dalam syurga Allah, seperti mana kita seiringan berjalan di dunia dulu, berjalan melangkah masuk ke dalam rumah Allah. Sebab itulah antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku muqimas salah, orang yang salat. Doa Nabi Ibrahim kan. Lagi, wa min dzurriyyati, dan jadikanlah anak-anak aku di kalangan orang yang salat. Nampak? Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku muqimas salah, orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, anak-anak aku ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah ya Allah permintaanku ini, permohonanku ini. Tuan-tuan, seorang rasul memohon kepada Allah agar dia melakukan solat, agar anak-anaknya di kalangan orang yang melakukan solat. Tuan-tuan tengok solat. Apabila Nabi SAW sakit, Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal, umur 63, hari Isnin juga. Nabi lahir hari Isnin, Nabi wafat hari Isnin, Nabi hijrah hari Isnin. Maka Isnin adalah hari yang punya kerahsiaan yang banyak dalam hidup Nabi SAW, yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Apabila sebelum Nabi wafat, Nabi nazak dan sakit, terbaring di atas katil daripada akhir bulan Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Akhir Safar Nabi mula sakit, terbaring. Setiap kali bangun, Nabi akan dipapah kanan dan kiri oleh para sahabat untuk masuk ke dalam masjid dan solat berjamaah. Nabi tidak meninggalkan solat berjamaah, sehinggalah Nabi dipapah oleh para sahabat, antaranya Ali, antaranya Zaid ibn Harithah ataupun Usamah bin Zaid. Memapah Nabi kiri dan kanan masuk solat. Habis solat Nabi pun masuk kembali ke rumahnya. Siapa pernah pergi Masjid Nabawi, Raudhah yang panjang itu, hujung sekali ada kubur Nabi dan kubur Abu Bakar dan Umar. Maqam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, itulah rumah Sayyidatuna Aisyah satu ketika dulu.